A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran secara online. Pada hari ini kita akan belajar bidang akidah. Pelajaran ke-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya Pengunia Rezeki, unit yang pertama, iaitu Al-Ghani. Dalam unit yang pertama, Al-Ghani, kita akan pelajari tentang maksud Al-Ghani. Seterusnya, dalil nakli nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghani. Dan yang terakhir, bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghani. Okey, pelajar. Kita tengok satu maksud Al-Ghani. Terbahagi kepada dua dari segi bahasa dan istilah. Al-Ghani dari segi bahasa tidak memerlukan kepada yang lain. Manakala dari segi istilah, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya dan tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Seterusnya kelas, kita tengok dalil nakli nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghani. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Surah Muhammad ayat 38. Maksudnya, dan Allah jua yang Maha Kaya dan kamulah yang memerlukan kurniaannya. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Surah Luqman ayat 12. Yang bermaksud, dan sesiapa yang bersyukur, maka faedahnya itu terpulanglah kepada dirinya. Dan sesiapa yang ingkar dan tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Seterusnya kelas, kita tengok kepada bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Ghani. Terdapat 4 bukti yang disenaraikan di dalam buku pembelajaran kita pada hari ini. So, kita tengok satu persatu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai seluruh makhluk di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat 68. Yang bermaksud, dialah yang Maha Kaya. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi ialah kepunyaannya. Bukti yang kedua, semua makhluk sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Maksud, wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara. Sedangkan Allah, dialah sahaja yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Ghani yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhajat kepada ketaatan makhluk. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Riwayat Muslim. Maksudnya, wahai hambaku, sekiranya orang yang terdahulu dan yang terkemudian dan seluruh golongan jin dan manusia memiliki hati orang yang paling bertakwa dalam kalangan kamu, yang demikian itu tidak akan menambahkan sedikit pun kebesaran kerajaanku. Bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Al-Ghani yang terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkan keperluan makhluk dengan kurniaannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Maksud, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurniaannya. Kerana Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Okey, para pelajar, sila tengok pada soalan penilaian nombor 4 muka surat 79 dalam buku teks. Kekayaan manusia tidak boleh menandingi kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemukakan hujah anda bagi menyokong kenyataan di atas. Jadi para pelajar boleh menjawab. Kita bincang dalam channel Telegram. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.